Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita terus kepada sambungan video yang sebelum ni. Kita akan tengok pula berkenaan dengan hidrokarbon, apakah yang dimaksudkan dengan hidrokarbon. Okey, so di video yang sebelum ni cikgu dah cakap dah, hidrokarbon ni dia ialah carbon compound. Kenapa? Sebab dia ada elemen carbon. And then dia termasuk di dalam kategori organic carbon compounds sebab dia ada C to C. Okay, hidrokarbon ni dia ada bond carbon to carbon lah. Okay, so apakah maksud hidrokarbon tu sendiri? Senang saja, kita tengok je nama dia. Hydrocarbons means elemen, sebatian ataupun compound yang cuma ada elemen hidrogen dan juga elemen carbon. Okay, so mesti ada yang tanya, cikgu, what is compound? What is sebatian? So actually compound, sebatian ni sebenarnya dia gabungan beberapa elemen lah. Contohnya CO2, dia gabungan dua atau lebih elemen di dalam satu molekul. So kita panggil dia sebatian. Kalau dia, ini awak dah belajar kan form 4 kan, kalau dia benda yang sama kita panggil elemen. Contoh macam oksigen gas. So dalam gas tu semua kita ada elemen oksigen. So kita tak kata dia compound, kita kata dia elements. Okay, elements cuma dalam bentuk molekul. Okay, kalau dia compound, dia ada dua atau lebih elements. Okay, dan dia selalunya wujud dalam bentuk molekul ataupun ion. Kan? Okay, yang tu yang tu ulang kaji balik yang form 4 punya. Alright, so yang main topik kita nak masuk hari ni berkenaan dengan hidrokarbon. Okay, so kita dah tahu maksud hidrokarbon. Okay, sama juga hidrokarbon ni dia ada dua kumpulan. Okay, kumpulan yang pertama, okay, dengar betul-betul, saturated. Okay, yang kedua unsaturated, lawan kepada saturated. Okay, apa maksud saturated? Saturated ni maksud dia tepu. Saturated ni maksud dia tepu. Unsaturated maksudnya tak tepu. Apa maksud tepu? Apa maksud tak tepu? Okay, macam ni. Saturated ni maksudnya hidrokarbon tu, okay, kesemua karbon di dalam hidrokarbon tu dia cuma ada single covalent bond. Okay, cikgu cakap pun awak tak boleh bayang kan. Alamak. Okay, kejap, cikgu bagi contoh Okay, so okay, tengok elok-elok. Okay, katakan cikgu ada 3C. Okay, cikgu ada 3C. Satu, buat lagi satu. Ni pun bond dengan lagi satu C. Ada berapa C? Ada 3C. Okay, pandai. Okay, ingat cikgu pernah bagi tahu dalam kelas, karbon, setiap karbon dia cuma boleh buat 4 bond. Maksudnya satu karbon dia cuma boleh ada 4. 1, 2, 3, 4 sahaja bond di keliling dia. Okay, so maksudnya dekat sini, okay, dekat sini kita ada C yang belah ni. So dia dah ada berapa bond? Dia dah ada 1 bond kan. So dia perlukan lagi berapa bond? Dia perlukan lagi 3 bond. 1 ni, 2, 3, 4. Nampak? Okey. Karbon yang kat tengah dia dah ada berapa bond? Kita tengok keliling dia. Keliling dia kita ada 1 sini, 2 sini. So atas 3, bawah 4. Okey, karbon yang paling hujung dia ada 1. So atas 2, kanan 3, bawah 4. Boleh faham? Okay, and then dash, lepas tu kita letak apa? Kita letak hydrogen. Semua letak hydrogen. Okay, boleh? Kejap dia hang. Allah, hang pula dah time-time ni. Bukan. Mana? Sekejap. Sorry Phone dah berat sangat, macam-macam video ada dalam ni. Tak keluar dah. Allah Akbar. Tak keluar dah. Kita nak bagi belajar ke apa ni?
Hmm. Hmm. Minta maaf ya. Si awak dah excited kan. Aduh, baru nak dengar apa benda dia tadi. Aduh, kenapa dia gila ni? Okey, dia tak nak kita belajar. So, sekian. Terima kasih. Selamat. Keluar. Syukur. Okey. Okey. So, back to this. Okay, so ulang balik lah. Kesian awak. So, hydrocarbon, elements yang cuma ada hidrogen dengan karbon. Hydrocarbon ni dia ada apa? Dia ada ni lah. Okay, dia ada bond carbon to carbon. So, terbahagi kepada dua, saturated, unsaturated. Saturated tepu, unsaturated tak tepu. Okay, so kita tengok. Okay, so kita ala-ala cikgu ajar lukis terus lah. Sebab lepas ni awak akan melukis. Okay, so cara nak lukis yang pertama C. C dia ingat C dia mesti ada 4. C dia mesti ada 4 bond. Atas, bawah, kanan, kiri. Atas, bawah, kanan, kiri. Okay, ingat tu. Okay, and then lepas dah buat bond, setiap C tu dia dah ada 4 bond. So C ni dah nama pun hydrocarbon. So dia mesti buat bond dengan hidrogen. So yang ni awak letak semua hidrogen. Kat sini, and sini pun hidrogen. Okey, boleh. Boleh? Okey. So, apa maksud saturated tadi? Okey, saturated tu maksud dia, okey, dia ada single, okey, covalent bond. Okey, dia cuma ada single. Single ni maksud apa? Satu. Single, kan? Alone. So, maksudnya karbon ke karbon ni, kalau awak perasan, dia ada satu sahaja bond. Karbon sini buat satu bond dengan karbon yang tengah. Karbon yang tengah buat satu bond dengan karbon yang belah kanan. Nampak? Setiap karbon tu dia cuma ada single covalent bond. So that's why kita kata dia saturated. Dia tepu. Tepu ni maksud dia penuh. Maksud dia setiap karbon yang ni, karbon yang ni, karbon yang ni, dia dah maksimum. Karbon yang belah kiri ni dia cuma boleh pegang 3 hidrogen je. 1, 2, 3. Sebab kita dah belajar, karbon dia cuma boleh buat 4. Atas, bawah, kanan, kiri. Okey. So untuk karbon yang ni, yang belah kiri ni, dia dah pegang 3 hidrogen, and then lagi satu bond dia dah pegang karbon yang kat sebelah yang tengah ni. Dia dah penuh, cukup. Dia dah penuh. Karbon yang tengah sama juga. Atas dia dah pegang hidrogen, bawah dah pegang hidrogen, kanan kiri dia dah pegang karbon yang belah kanan dengan belah kiri. Sama juga karbon yang belah kanan ni. Atas, bawah, kanan dia dah pegang hidrogen. Okey, dan bond yang keempat belah kiri dia dah pegang karbon yang kat tengah. So dia dah penuh. Setiap karbon tu dia dah penuh. Maksudnya dah tak boleh dah kita nak bondkan dengan apa-apa hidrogen dah. So dia dah penuh. Maksudnya dia dah cukup. Karbon tu dia dah pegang 4. Cukup. Maksudnya setiap karbon tu dia dah buat 4 bond. Dekat keliling dia dah buat 4 bond. So means dia dah penuh. Dia dah tak boleh nak ambil dah. Dah tepu, dah tak boleh nak masuk. Macam tu. So that's why kita kata dia saturated. Lagi satu dia saturated sebab setiap karbon tu bond dia cuma single. Dia satu sahaja. Okey. Dan kenapa dia covalent? Memanglah sebab karbon apa? Non-metal. Buat bond dengan karbon yang lain. So karbon pun non-metal. So non-metal bond dengan non-metal, which is dia akan jadi covalent bond. Pandai. Sama juga karbon dengan hidrogen. Karbon buat bond dengan hidrogen. Karbon non-metal, hidrogen non-metal. So dia akan jadi covalent bond. Okey, pandai. Okey, itu maksud saturated. Boleh faham? Okey, very good. Yang kedua, kita pergi kepada unsaturated. Okey, remember the rules is the same. Ingat, peraturan dia tetap sama. Karbon mesti boleh pegang 4. Dia cuma ada 4 tangan. Okey, atas, bawah, kanan, kiri.
Okey, nak mudah ingat atas bawah kanan kiri. Sebenarnya dia tak kisah pun, asalkan keliling. Tapi nak cantik, atas bawah kanan kiri. Okey. Dia cuma boleh pegang, dia cuma ada 4 tangan je. Dia cuma boleh pegang 4 elemen, sama ada hidrogen ataupun karbon. Okey, boleh. Okey, yang tu ingat yang tu. Okey. Next kita pergi tengok unsaturated. Apa beza dia dengan saturated? Okey. So yang ni pun cikgu nak lukis lagi sekali. Okey. So ini alang-alang cikgu ajar macam mana nak lukis terus. Okey, supaya lepas-lepas ni awak akan jumpa banyak lukisan-lukisan macam ni. So lepas ni awak dah tak awak dah tak terkejut benda tak ada dah. Okey, right. So sama juga cikgu lukis first carbon. Okey, hijau C, besar lah pula C dia. C to C to C to C. Okey, ada berapa C? Ada 4 C. Ada 4 C. Pandai. Next, kita nak lukis apa? Kita nak completekan bond setiap carbon ni. Betul? Okey. So kita tengok carbon yang ni. Okey, carbon yang paling belah kiri sekali. So dia ada berapa bond dah? Dia dah buat satu bond belah kanan kan? So dia tinggal atas, kiri, bawah. Boleh? Okey. Carbon yang kedua sebelah dia, kanan kiri dah ada, dia dah pegang C. So tinggal atas dengan bawah. Okey. Carbon yang ketiga, okey. Carbon yang ketiga ni awak tengok, belah kiri dia ada satu bond, belah kanan dia ada berapa bond? Dia ada 2 bond. Ni, tahu. Yang simbol sama dengan ni maksudnya dia double bond. Dia ada 2 bond. Okey. So maksudnya carbon yang ini, yang ketiga ini, dia dah buat 3. Maksudnya dia 3 tangan dia dah pegang. Berapa yang available sekarang tangan yang kosong? 1. So yang ini terpulang. Awak nak lukis atas boleh, nak lukis bawah pun boleh. Cuma awak kena lukis satu saja. Kena lukis atas saja. Kena lukis bawah. Awak tak boleh lukis dua-dua macam ni. Bila awak lukis dua-dua macam ni, awak tengok carbon yang ini. Okey, carbon yang ini dia akan jadi 5 tangan. Dia akan jadi 5 tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Okay, sebab tu cikgu cakap rules dia sama. Carbon cuma ada 4 tangan, atas, bawah, kanan, kiri. Okey, atas, bawah, kanan, kiri. Dan maksudnya kalau ada double bond ni, maksudnya bond yang bawah ni dia dah pakai ke atas ni. So kat sini dah hilang lah. So bond dia kat sini dah. Bond dia kat sini. Sini tak ada bond. Nampak? Sama juga kalau lukisan dia macam ni. Ni 1, 2, 3, 4. Pun sama juga. 4 tangan juga. Kan? Betul? Okey. Pandai. Boleh. Okey. So itulah maksud dia. Okey. Apa conclusion yang kita boleh buat kat sini? Conclusion dia ialah tak ada. Sekejap, tak habis lagi. So sama juga yang carbon yang paling kanan ni. So carbon yang paling kanan ni, dia dah pakai berapa tangan? Dia dah pakai 2. So berapa yang tangan yang kosong available? 2. 1, 2. Ataupun awak tak nak lukis macam ni, awak nak lukis macam ni pun boleh, tak ada masalah. Asalkan carbon tu dah ada 4 tangan. Boleh faham tak? Okey. So carbon buat bond dengan apa? Buat bond dengan hidrogen. So sini hidrogen. Okey, sebab ada hidrokarbon kan? Okey, so ini maksud unsaturated ni maksudnya dia ada bond carbon to carbon, dia ada double bond. Nampak tak? Okey, kalau saturated, setiap carbon tu dia cuma ada single bond. Carbon, single bond, carbon, single bond, carbon. Kalau macam unsaturated, okey, mula-mula kita tengok, okey, carbon, single bond carbon, single bond carbon. Lepas tu double bond carbon. Ada double bond pula dah. Walaupun dia cuma ada satu sahaja double bond, dia still termasuk dalam unsaturated. Walaupun dia banyak single bond, tapi dia ada satu double bond, dia termasuk dalam unsaturated. Unsaturated ni maksud dia apa? Maksud dia tak tepu. Maksudnya carbon yang ini, carbon yang ini, dia boleh ambil tak hidrogen, dia boleh pegang tak hidrogen, boleh. Okey,
kalau bond kat sini pecah. Kalau bond kat sini pecah, dia jadi single, betul? So dia boleh letak hidrogen kat sini, dia boleh letak hidrogen kat sini. Itu maksud unsaturated. Maksudnya carbon double bond carbon ni, setiap carbon ni dia berupaya untuk ambil lagi elemen yang lain. Maksudnya dia boleh buat bond dengan elemen hidrogen. Boleh faham tak? Macam mana nak bagi analogi untuk awak faham Tak ada cikgu, tak ada analogi. Awak faham macam tu je. Boleh? Maksudnya kalau dia ada double bond, maksudnya carbon yang berdouble bond tu, dia boleh, kalau double bond tu pecah menjadi single bond, dia boleh bond dengan hidrogen ataupun elemen yang lain. Boleh faham? So kalau double bond tu pecah, dia buat bond dengan hidrogen, so dia jadi saturated lah. Okey, dia jadi saturated. Semua carbon tu dia jadi single bond. Okey, boleh. Okey, ni contoh yang pertama. Okey, ada contoh yang kedua, sama juga. Okey, contoh yang ketiga. Apa jadi kalau cikgu letak 3 bond? Sudah. Pening. Ada 3. Sudah 3. Relax, jangan gabra. Kalau 3 maksudnya dia triple bond. Okey, triple bond. So maksudnya hidrogen kat sini tak ada. Kenapa tak ada? Sebab yang kat sini, carbon yang kat sini dia dah cukup dah. Dia dah pegang 3 carbon dekat sebelah dia. Dia dah gunakan 3 tangan dia untuk pegang carbon sebelah. So dia tinggal 1 di tangan kosong, dia buat hidrogen. Kalau awak buat 1 kat sini, sudah, tangan jadi 5. Betul tak? Awak tengok carbon ni, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tangan. Mana boleh? Carbon ni ada 4 je. Okay? Alright. So kalau macam ini, yang ini pun masuk kategori unsaturated. Sebab dia ada dia ada apa? Dia ada triple bond. Okay? So conclusion dia, kalau di dalam hydrocarbon tu dia ada double bond, carbon to carbon double bond, ataupun dia ada triple carbon to carbon bond, triple carbon to carbon bond. Okay, maksudnya dia termasuk di dalam kategori unsaturated. Unsaturated ni maksud dia apa? Maksud dia asal dia carbon ni dia boleh pegang carbon yang belah sini dia boleh pegang 3, carbon yang sebelah sini dia boleh pegang 2 hidrogen jika dia cuma ada 1 bond. Boleh. Kalau dia ada 2 bond, okey, carbon yang ini dia dah tak boleh pegang dah. Dan kalau samalah yang ni pun dah tak boleh pegang. Dia dah kurang dah 2 hidrogen. Kan? Kalau dia ada triple bond, hilang lagi 1 hidrogen. Betul tak? Tu maksud dia unsaturated. Maksudnya masih ada kosong. Maksudnya masih boleh masuk. Kalau saturated memang dah tak boleh masuk dah. Dah penuh. Tangan dia dah penuh dah. Tangan dia dah penuh. Okey? Boleh faham? Okey. So itu berkenaan dengan hydrocarbons. Okey, agak panjang sikit. Memang agak panjang sebab yang ini first time awak jumpa. Kalau cikgu explain secara laju dan simple, awak akan susah nak faham. Okey. So next about hydrocarbon juga. Tapi yang ini dia more to orang kata general knowledge lah. Okey, pengetahuan am. Okey. So kalau kepada sesiapa yang nak ambil bahagian petroleum, awak nak ambil oil and gas, so awak kena tahu benda ni. Okay, so apakah source ataupun sumber untuk hydrocarbons ni? Okay, cikgu dah cakap tadi, contoh hydrocarbons ialah petrol. Apa lagi? Diesel, gasoline, minyak jet, minyak kapal terbang, tar jalan tu, yang hitam tu, yang itu pun sejenis hydrocarbon juga. That's why dia warna hitam, sebab dia ada karbon. Tar kan. Okay, so apakah sumber dia? Okay, hydrocarbons ni sumber asli dia daripada petroleum. Okay, petroleum. Daripada petroleum ni
dia akan hasilkan hydrocarbon. Cik panggil HC lah, senang. Okay. So daripada mana datang petroleum? So kita semua tahu petroleum ni datang daripada benda-benda yang dah mati. Contoh tumbuhan, animals yang dah mati, okay, dia akan jatuh dekat tanah dan dia akan berlaku apa? Decomposition. Okay. Decompose ni maksudnya penguraian. Maksudnya bakteria ni dia akan uraikan bangkai haiwan ataupun bangkai tumbuhan yang dah mati tu, and then dia akan mendap ke dalam tanah sampai berjuta-juta tahun, beratus-ratus tahun, maka akan terjadilah petroleum. Boleh? Okey. Dan sebenarnya apa petroleum ni? Okey, petroleum ni sebenarnya dalam petroleum tu dia ada hydrocarbon. Okey, dia ada hydrocarbons. Okey. Dan hydrocarbons ni awak jangan ingat dia cuma ada satu. Dia ada macam-macam. Dia ada, kalau cikgu cakap awak takkan tahu. Okay, tak apa cikgu cakap, lepas ni awak akan jumpa. Dia ada methane, dia ada propane, dia ada pentane, dia ada butane, dia ada hexane, dia ada nonane, dia ada ethane. Nampak? Dia ada banyak. Dia ada ethene, dia ada propane, macam-macam. So setiap hydrocarbons ni dia ada dia punya saiz yang berbeza. Contoh cik bagi contoh propane dengan butane. Yang ni awak tak jumpa lagi, tapi awak akan jumpa propane dengan butane. Saiz dia tak sama. Propane lagi kecil berbanding dengan butane. Okey. So maksudnya di dalam petroleum ni dia ada hydrocarbons yang different, kita kata berbeza molecular size. Berbeza saiz molekul. Propane kecil, butane besar. Boleh. Octane besar, propane kecil. Okey, nanti awak tahu. Nanti awak akan jumpalah apa benda propane yang semua ni. Okey, nanti awak akan jumpa. Okey. So, main dia cikgu nak cakap sini, petroleum ni dia gabungan beberapa hydrocarbons yang mana setiap hydrocarbon ni dia ada saiz-saiz yang berbeza. Okey, saiz-saiz yang berbeza. Okey. So, agak-agak awak rasa macam mana kita boleh dapat minyak jet, minyak petrol, diesel, tar, dan adakah kalau cikgu guna minyak kapal terbang, kerosin, minyak kapal terbang ni kerosin lah kita panggil, minyak dia kita panggil kerosin. Adakah kerosin ni kalau cikgu masukkan dalam kereta Axia cikgu tu, adakah kereta Axia cikgu akan jalan dan terbang? Tidak. Tidak. So, realitinya setiap kenderaan ni dia akan pakai minyak yang berlainan. So, minyak berlainan ni lah sebenarnya hydrokarbon yang berlainan. Kalau kerosin mungkin nonane. Kalau petrol kereta biasa, motor, mungkin nama dia octane. Nampak? So, dia hydrokarbon yang berbeza. So, macam mana kita nak asingkan? So, timbul isu macam mana kita nak asingkan. Sebab setiap hydrokarbon ni dia ada kegunaan dia sendiri. Contoh macam kerosin untuk minyak kapal terbang ataupun minyak jet, tar untuk tar jalan, petrol untuk petrol, diesel untuk diesel. Kan? So, macam mana kita nak asingkan? Okay. Proses kita nak asingkan tu, nama dia ialah fractional distillation. Okay. Fractional distillation. Okay. Fractional distillation ni cikgu explain secara mudah dia macam ni. Awak tahu crude oil? Crude oil ni minyak mentah lah. Okay. Crude oil. Okay. And then kita ada satu tangki besar. Setiap tangki ni dia ada bahagian dia tau. Okay. Dan setiap bahagian ni dia ada saluran keluar dia. Okay. Boleh. So, crude oil ni yang dalam tangki ni, okay, so tangki ni kita ada minyak. So, tangki ni kita akan heat. Kita akan panaskan. So, kita akan masukkan dalam ni. Okay, bukan panaskan sini. Kita akan masukkan dalam satu tangki ni. So, tangki ni kita panggil sebagai fractional distillator. Tempat berlaku fraction. Fraction ni maksudnya kita fractionkan dia. Kita fraction apa dalam bahasa Malaysia? Fraction, kita
fraction apa? Pecah ya, kita pecahkan. Kita pecahkan crude oil. Crude oil yang ada macam-macam hydrocarbons dalam ni kan, dia panggil hydrocarbons. Macam-macam hydrocarbons, maksudnya macam-macam saiz ada. So kita masuk dalam ni dan kita heat. Bila kita heat, dia akan meruap. Setiap hydrocarbon ni dia ada dua ciri-ciri dia. Dia ada saiz yang berbeza, and then dia ada boiling point yang berbeza. Okay, so katakanlah dekat bahagian yang pertama ni, okay, so ini kita heat ni. Bahagian yang pertama ni, katakanlah kita ada katakanlah kat sini suhu 80, contoh suhu 80. Okey, suhu 80. Okey, suhu 80. So crude oil ni tadi lalu kat sini, kita panaskan kat bawah ni. So dia akan sampai suhu 80, dia akan meruap. Dia akan meruap. Okey, bila dia meruap, and then dia akan, bila dia sejuk, okay, dia meruap, dia jadi gas, and then kita distillation ni maksudnya kita tukar gas tu dia jadi tercair. So bila gas tu dah sejuk, so dia akan keluar kat sini. Katakanlah 80 ni keluar petrol. Okay, and then prosesnya terus, semakin ke atas suhu semakin naik. Okay, katakanlah sampai atas ni suhu 150. Okay, so bahagian yang kedua ni 150, maksudnya hidrokarbon yang akan boil pada suhu 150 ni dia akan menjadi gas. Dan bila gas tu sejuk, kita akan collect dia lah. Katakanlah kat ini yang keluar pula diesel. Ni contoh je tau, contoh. Okay, tapi konsep dia macam ni lah. Dikatakan atas lagi, bahagian atas lagi, katakan suhu 250. Bahagian ni suhu, maksudnya hidrokarbon yang ada boiling point pada 250, dia akan jadi gas. And then dia akan sejuk, and then kita akan collect. Katakanlah kat sini keluar kerosene. Okay, kerosene, minyak minyak jet, minyak kapal terbang. Okay, atas lagi suhu naik, hidrokarbon yang berbeza akan akan mendidih, akan boiling jadi gas, and then dia akan jadi liquid, so kita boleh collect. Okay, so itulah maksud dia fractional ni, kita pecah. Distillation ni maksudnya kita convert gas hidrokarbon yang dah jadi gas tadi tu, bila kita panaskan, dia akan jadi liquid balik. Okay, so yang ini gambar ni awak boleh Google. Awak type je Google, awak type je fractional distillation image, so dia akan keluar. Setiap fraction tu dia ada bagi tahu. Fraction bahagian yang ni keluar minyak apa, bahagian ni keluar apa, bahagian ni keluar apa. Okay, so kalau awak perasan, kalau awak pergi kilang minyak ke apa-apa, awak akan perasan satu tangki yang sangat-sangat besar memanjang ke atas, macam cerobong asap tu, tapi dia tak macam cerobong asap, tapi dia besar dan bulat. Dan itulah sebenarnya dia punya fractional distillation dia. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Agak panjang sikit, tapi tak apalah, berbaloi lah untuk pengetahuan awak pada masa-masa akan datang. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.